Baik, bercakap tentang dakwaan yang YB sebutkan tadi, ia betul tak ditujukan kepada Datuk Seri Rosmah, Datuk Seri Najib Razak dan juga Datin Seri Rosmah Mansor, yang mana kita tahu bahawa 12 tahun hukuman dikenakan kepada Datuk Seri Najib Razak dan juga Datin Seri Rosmah Mansor selama 10 tahun. Dan ini merupakan, adakah ini satu kejayaan yang Pakatan Harapan bawakan nak menunjukkan bahawa jenayah Kuala Putih ini memang wujud? Dan kalau kita lihat sebelum ini, ada dakwaan mengatakan ini semua salah dan tidak betul. Namun sekarang kalau kita lihat dalam minggu ini, dalam bulan-bulan Ogos ini, adanya tuduhan dan juga hukuman yang dikenakan antara kedua-dua jenayah Kuala Putih ini. Jadi apa pendapat YB sebenarnya melihat dalam topik ini? Okey, sebenarnya memang kalau kita baca buku manifesto, antara janji kita ialah untuk membawa mereka-mereka yang menyewengkan wang rakyat ni, antara dalam isu YNDB dan sebagainya, untuk dibawa ke muka pengadilan. Memang ada dalam buku manifesto dan terbukti. Memang zaman kita, tak silap saya, selepas kita mental 56 hari, Najib telah dibawa didakwa di mahkamah. Pendakwaan itu adalah satu kejayaan. Sebelum ini, sebelum PH meminta, walaupun kita tahu memang Najib terlibat dengan jenayah, tetapi tidak ada pendakwaan. Peguam negara yang lepas, iaitu Tan Sri Appendi kan, tutup kes dia kan. Lepas tu kita tahu apa yang berlaku, apa ni, bekas mantan atau mantan pengusi ketua pengarah SPRM melalui perbualan telefon dan sebagainya kan. Jadi saya rasa sekaranglah terbukti memang kita dakwa, cumanya bila dakwa di mahkamah ni, pasal itu ramai orang tidak sedar bahawa bila kita bicara di mahkamah, dia ada proses dia. Bila proses ni, kebanyakan orang tak sabar kan. Saya sendiri sebagai Timbalan Menteri Undang-Undang ketika itu, saya sendiri memang nak sangat pergi ke mahkamah melihat pembicaraan itu. Tapi bila saya fikirkan soal nanti mungkin ada persepsi saya dilihat mungkin campur tangan kan, maka saya elakkan daripada pergi. Tapi saya nak katakan kepada masyarakat bahawa setelah kita dakwa, 6 tahun kemudian baru dia dapati bersalah. Bukan dapat bersalah, dihantar, dihukum masuk penjara. Okey. Memang saya akui, sekarang orang ada kata sekarang nampak kejayaan daripada Ismail Sabri. Betul, dari segi betul lah. Tapi cuba kita fikirkan, kalau sekiranya tidak berlakunya perubahan kerajaan, adakah ada pendakwaan? Nak masuk penjara kena ada pendakwaan dulu. Tak ada pendakwaan, tidak ada hukuman, tidak ada masuk penjara. Sebab tu pendakwaan satu segi, mana dengan pendakwaan tu sampai ke peringkat kita boleh dapat terima hukuman. Itu pertama. Yang keduanya, bayangkan kalau sekiranya Najib didapati bersalah, dihukum penjara dalam keadaan PH masih mentah. Mungkin orang kata, ini mesti ada campur tangan. Kan? Sekarang ini pun mereka, saya pun kadang tadi saya baca satu kenyataan daripada Lokman Adam. UMNO sibuk marah kepada Perdana Menteri kerana dia kata Perdana Menteri tak mahu campur tangan. Lokman Adam pula kata, dia campur tangan pula. So which kata orang mana satu kan? Jadi mereka sendiri pun sebenarnya masing-masing meraba-raba dengan teori apa nak bawa dalam kes Najib ini. Kan? Adakah sebenarnya YB melihat teori hukuman yang dikenakan oleh Datuk Seri Najib Razak ini merupakan satu orang kata wayang ataupun sebab menjelang PRU akan datang ni, YB. Kalau kita lihat orang mula orang kata bersimpati. Kalau kita lihat hari ini pun kenyataan yang dikeluarkan oleh Datin Seri Rosmah sendiri, orang kata memberi simpatilah kepada keluarga mereka yang dianggap dianiaya dan sebagainya, dan memberi satu kesan ataupun satu orang kata inilah satu kesan kepada rakyat. Kesian mungkin macam tu. Sebenarnya saya nak baca tadi, saya nak kongsi di sini kepada pendengar semua, penonton sekalian. Tadi saya mendengar satu laporan daripada Channel News Asia daripada Singapura, daripada Melissa Goh, nama wartawan dia. Dia kata Rosmah ketika dia dalam undang-undang, bila kita lepas jatuhkan bersalah, kita boleh minta dipanggil untuk dikenakan hukuman ringan. Dia kata faktor mitigasi kita boleh plea mitigation dari segi undang-undang Dan dia pun kata saya ni berjasa macam-macam lah kan. Ketika tu dia keluar air mata. Kata Melissa Goh, ketika dia bercakap dengan hakim tu dia keluar air mata. Lepas tu bila dia pusing balik, dia ketawa dengan anak dia. Dia senyum dengan anak dia. He was smiling, dia kata. Kan? To her daughter. Kan? Jadi kata Melissa Goh dalam laporan dia kata itu membingungkan semua rakyat.
Kan? Maknanya, kalau betul kamu ni meniti air mata, kenapa bila kamu pusing balik, kamu senyum pula? Saya teringat saya jadi lawyer dulu, ada seorang anak muda lah, didakwa atas kesalahan memandu mak rempit memandu secara cuai lah. Masa nak jatuh hukum, pandai dia berlakon tu. Dia kata saya ni jaga bapak saya, sedih kan. Lepas tu dia keluar daripada mahkamah, bilik mahkamah. Saya sempat tengok dia. Dia kata, oh best aku berlakon tadi, dia kata. Dia cakap dengan kawan-kawan dia, best aku berlakon tadi. Real kan? Sampai hakim bagi hukuman ringan je. So saya tengok dia, saya teringat dia Rosmah ni. Menangis gila-gila, tapi bila dia pusing balik dia senyum. Takkanlah kalau kamu kena 10 tahun, 910 juta, kamu boleh senyum. Kan? Paling kurang pun kamu menangis konsisten lah, istiqamah menangis. Tiba-tiba kamu ni, macam mana orang PAS nak yakin dengan Rosmah kan? Tak walau koma dia sikit menangis. Saya bantai PAS sikit, minta maaf. Okey, kiranya YB sendiri melihat hukuman yang dikenakan ini, adakah ia bersifat bagaimana? Sebenarnya hukuman ni tak ada yang peliknya. Kan? Tak ada yang ni. Sebenarnya memang mahkamah putuskan berdasarkan undang-undang. Kan? Awak dapati bersalah, ni hukuman dia. Tak ada pelik. Tadi saya dengar juga daripada peguam kepada Rosmah. Dia kata macam mana nak bayar 970 juta. Kan? Mana ada duit? Saya nak ketawa lah sebenarnya. Kalau kamu tak ada duit, rakyat lagi tak ada duit. Kamu punya kesalahan semua bukan bilion-bilion, juta-juta kan. Jadi kalau kamu kata kamu tak bayar denda, tak apa, mahkamah kata tak bayar denda tak ada masalah. Tambah lagi 10 tahun tak ada masalah. Mahkamah bagi alternatif. Dia kata kita nak dapat 1 juta, 1 bilion pun susah. Macam mana nak bayar denda ni? Itu bukan persoalannya. Persoalannya mahkamah merasakan hukuman itu berat. Jenayah kamu lakukan jenayah yang berat. Kamu menggunakan jawatan kamu untuk isteri Perdana Menteri untuk terus dapatkan projek solar tu kan. Jadi kamu patut dikenakan hukuman berat. Antaranya kamu kena 10 tahun setiap pertuduhan, ada 3 pertuduhan. Dan denda. Denda tu memang banyak. Memang denda tu banyak. Tapi saya nak beritahu dengan moderator dan juga penonton sekalian, dia kena beruntung tau. Kalau ikut dalam sistem perundangan negara, denda kena bayar. Tak bayar kena masuk penjara hari ni. Tapi sekarang oleh kerana kes Najib dulu, walaupun dikenakan hukuman denda, mahkamah gantung hukuman denda itu. Stay of execution. Dalam jenayah undang-undang, dalam kes criminal law ini, sebenarnya prinsip asasnya ialah tidak ada penggantungan hukuman denda. Tidak ada penggantungan. Yang ada penggantungan hukuman penjara. Sebab apa tidak ada penggantungan hukuman denda? Sebab kalau sekiranya denda dah dibayar, tiba-tiba di mahkamah dia menang, denda boleh dipulang balik.